Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi tayyibin, wa man salaka masalikahum wa nahaja manahijahum ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Dikasihi Sahibul Fadilah Tuan Imam Masjid Al-Irfan Dargah, tuan-tuan pegawai di jawatan kuasa, seterusnya muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah yang istiqamah mengimarah solat maghrib dan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita sambung kitab, kita menggunakan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh bekas mufti Kerajaan Negeri Sabah Tuan Guru Haji Said bin Haji Ibrahim, di mana kita sudah pun sampai ke muka surat 77 di dalam perbincangan dan kesimpulan penjelasan mengenai uluhiyah, perkara yang ke-7, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, ada satu hadis yang sahih, hadis hasan sahih yang dikeluarkan oleh Sunan Tirmizi di dalam sunannya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ashajj Abdul Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhuma Allah, al-hilmu wal ana'atu. Daripada Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ashajj Abdul Qais, yakni Sayyidina Ashajj bin Abdul Qais, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, sesungguhnya pada diri kamu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah, iaitulah al-hilmu wal ana'ah. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat yang bernama Ashajj Abdul Qais, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suka, cinta kepada Ashajj bin Qais, kerana dalam diri Al-Ashajj Abdul Qais ini ada dua sifat yang terpuji, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah, iaitulah al-hilmu wal ana. Apa makna hilmu?
Hilmu itu maknanya lemah lembut ataupun sopan santun. Al-hilmu menurut Syekh Sa'id Ibn Ali Al-Qattani, hilim atau lemah lembut itu adalah sebagai penahan diri daripada gejolaknya rasa marah. Orang tu bila dia nak marah, dia boleh tahan diri dia. Dia bersifat hilim. Tuan-tuan, kalau nama orang duduk bubuh, Abdul Halim. Halim itu daripada hilim. Lemah lembut. Ya, satu keadaan pertengahan di antara dua yang negatif. Pertengahan antara dua yang negatif itu apa? Iaitulah marah. Sifat tak baik itu marah. Satu lagi sampai tak erti nak marah. Marah dan tak erti nak marah. Benda yang patut marah, dia kawal diri dia, dia pun tak marah. Tetapi apabila benda itu patut dia marah dalam keadaan terkawal. Itu. Maknanya seorang yang memiliki sifat al-hilm, dia dapat menahan diri dia daripada sifat amarah. Maknanya dia bukan seorang pemarah. Kalau orang Kedah kita kata perongos ya, sikit-sikit marah, tak ada punca apa, marah. Nampak tak? Marah tak pasal-pasal, sikit punya pasal marah. Dan selalunya pemarah dan perongos ini, dia tidak marah kerana Allah. Sebaliknya bila dia marah kerana syaitan yang menguasai dirinya. Orang yang memiliki sifat hilim yang dipuji oleh syarah adalah orang yang menguasai sifat marahnya. Sehingga bila dia marah, dia hanya marah kerana Allah. Jadi yang tak patut dia marah, dia tidak marah. Yang patut dia marah, marah terpimpin. Begitu. Jangan benda yang kita patut marah, tak marah. Orang main telung kita pun tak apa. Kan? Kalau tekak main pala boleh gagah lagi. Orang cabut tudung pala bini kita pun tak apa. Benda tu kena marah. No? Kerana itu harga diri, maruah, kehormatan. Mati pertahankan maruah. Mati itu mati syahid. Tiba-tiba dia tidak mempertahankan maruahnya. Ya, gitu. No? Jadi yang dikatakan sifat yang dipuji itu al-hilim, iaitu lembah lembut, menahan diri daripada sifat marah. Nah, maknanya dia boleh menguasai dirinya daripada ditewaskan oleh emosi. Begitu. Dia akan menjaga ketenangan dirinya dan dia tidak akan bertindak terburu-buru mengikut nafsu marahnya. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, maka di dalam syarahnya, seorang yang memiliki sifat al-hilm, orang itu adalah orang yang selalu berlapang dada, dan hatinya senantiasa terbuka. Dia mudah menerima pandangan, dia mudah memberikan kemaafan, dan dia mudah insaf untuk meminta dan memohon kemaafan. Oh, hebat orang ni tuan-tuan. Bukan mudah saat kita bersalah, rasa kita bersalah, berlapang dada mengaku salah dan minta maaf pula di atas kesalahan. Bagaimana hebatnya orang yang memiliki sifat hilim, sehinggalah bila orang bersalah, minta maaf kepadanya, dia berlapang dada memberikan kemaafan. Bila dia pula melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahan dan kesilapan, berlapang dada minta maaf dan memohon kemaafan. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu sifat mula yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kita pilih dalam mukadimah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita akan sama-sama menghayati untuk di dalam kehidupan kita akan sama-sama cuba untuk memiliki sifat al-hilim ini. Kita akan
berada di antara dua sifat negatif, iaitu pongoi, pemarah, atau marah tidak kerana Allah, atau langsung tak erti nak marah kepada apa yang sepatutnya marah. Kita duduk tengah-tengah. Kita boleh marah yang terpimpin, tidak dikuasai emosi. Kita seorang yang rasional, berlapang dada, boleh meminta maaf, mengakui kesilapan, boleh memberi maaf di atas kesalahan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua disebut sebagai al-ana'ah. Jadi ana'ah ini apa maksudnya? Maksudnya sifat berhati-hati. Kita tidak gopoh. Kita tidak cepat menghukum. Tu yang disebut bita'annis salamah. Dengan sifat kamu berhati-hati, cermat, kamu akan selamat. Wabil ajlatin nadamah, dengan sebab kamu gopoh, kamu kalang kabut, kamu akan menyelesai. Cepat sangat. Nak menikah kalang-kalang kabut, sampai tak timbang-timbang dah, tak pikir-pikir dah, tak selidik-selidik dah, pakai nak menikah, balas nikah gitu aja. Orang patut pergi merisik dulu, orang patut tanya abang dulu, orang patut pergi siasat dulu. Dah sekali aja tengok, balas terus palung. Mana boleh? Tak boleh. Kena tengok, kena cermat. Nampak tak tuan-tuan? Menyesal bukan duduk depan, menyesal duduk belakang. Lepas tu baru menyesal. Pasal apa? Anggopo. Sepatutnya al-ana'ah. Kena hati-hati, kena cermat. Nampak? Sebab ia keputusan besar dalam hidup. Begitu juga ada setengah orang nak bercerai, terus bercerai. Tanpa berfikir, cermat. Hati-hati. Jangan cepat sangat untuk jatuhkan akan kata talak itu, walaupun ianya adalah halal. Talak ni perkara halal, perkara boleh. Tetapi abghadul halal, itulah at-talaq. Sebenci-benci perkara halal di sisi Allah, at-talaq. Tolak. Pasal apa yang kalang kabut sangat nak tolak? Pasal apa hampir bagi sampai 3? Bagi sampai 3. Allahu Akbar. Kesian. Tuan-tuan, ada satu orang telefon saya. Saya tanya, suami kahwin lain kah? Tak, mereka bercerai. Sian, anak-anak 4, 5, 6 orang. Dia terpaksa tanggung. Tak, suami saya tak kahwin lain. Tu tengok pak mentua dia, urus pak mentua dia, baguslah. Isteri tu bagus. Tapi gopoh sangat. Cerita rumah tangga ada masalah bukan benda luar biasa. Cerita berkelahi dalam rumah tangga, berkocak dalam cawan ni biasalah. Mana ada yang sampai tak berkocak ayamnya? Tak gitu? Sahabatku, tak gitu kan? Kau tuan-tuan tak pernah ada masalah dalam rumah tangga? Tak pernah ada? Syekh Zaki ada? Kita bukan maksum, kita bukan malaikat, kita boleh tersilap, kita boleh tersalah, tapi kita kena cermatlah. Jangan kita duduk ikut apa yang dibisikkan oleh iblis, syaitan, jin jahat. Ikut dalam perut kita ni. Dia memang nak bakar supaya kita terbakar. Dia memang nak cucuk supaya kita kemudiannya akan menjatuhkan hukum kepada pasangan kita. Dia pun terbakar, kita pun terbakar. Kalau dia terbakar, kita sama-sama bakar, menyala teruk. Kalau dia api, kita ayam. Kalau kita api, dia kena jadi ayam. Jangan seorang jadi api, seorang jadi angin. Dia api, kita tambah angin, ribut lagi. Terbakar, hangui. Nampak? Kalau dia tarik, kita lepas. Lepas pelan-pelan. Jangan lepas teruk, dia rebah teruk. Lepas pelan. Bila dia lepas, kita tarik pula. Tak putui. Tapi kalau dia tarik, kita tarik, putui. Tuan-tuan faham ke dah? Kita kena cermat.
Bita'anni salama, makna al-ana'ah satu sifat yang Allah Ta'ala suka ada dalam diri hambanya adalah cermat. Orang hari ni tak cermat. Tak fikir dah, kesian pada anak-anak, kesian pada rumah tangga, kesian pada keluarga, kesian pada anak adik-beradik, kesian pada mak bapak. Tak fikir lah. Itu. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi seorang yang bersifat dengan sifat ana'ah, dia akan sentiasa hati-hati, dia akan selalu sabar, tidak bersifat tergesa-gesa atau disebut sebagai terburu-buru di dalam buat satu-satu keputusan. Dia selalu waspada, dan begitu hati-hati, tidak cepat hukum, dan dia selalu timbang kesan baik dan kesan buruk. Timbang dulu. Nampak tak tuan-tuan? Jangan pergi balai. Mereka kata sedap tang tu. Pipi balas selalu. Sedap mi kari ni no. Hang tengoklah sepatah, tengok-tengok. No. Cina. Mi kari Cina. Cina hak tukang masak dia tu. Tuan-tuan, orang kita lah tak heran hang Cina kan janji sedap. Laksa pun Cina pandai buat lah. Nama laksa Aceh ke apa ke? Balas. Pasal apa? Pasal tidak memikirkan kesan buruk kepada diri kita. Kita kena timbang, kita kena fikir, kita kena cermat. Maka sesungguhnya tuan-tuan, memiliki sifat al-hilim yang kita sebut tadi, di antara dua sifat negatif itu. Al-hilim adalah sifat lemah lembut, menguasai diri, menguasai emosi, berada di antara dua sifat negatif, iaitu pemarah dan juga tak reti langsung nak marah. Kita duduk di tengah-tengah, iaitu kita akan marah pada benda yang kita mesti marah secara terpimpin. Kita boleh berlapang dada mengakui salah bila kita bersalah. Jangan kita ni bila orang sebelah kita buat salah, maka kita nampak dan terus menghukumnya dengan begitu kejam sekali. Hang salah, dah mengaku salah, hang salah, minta maaf. Minta maaf, nanti buat pula kita bully dia. Itu tak betul. Bila kita buat salah, kita tak mengaku pula kita salah. Bila kita tak betul, kita kata kita betul juga padahal kita tak betul. Ini semua adalah mungkar, dan orang yang tidak boleh menerima yang benar sebagai benar diancam oleh Allah tidak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga, nak kata tuan-tuan. Pasal apa? Pasal orang yang tidak boleh menerima kebenaran dipanggil batarul haq. Orang yang menidakkan kebenaran itu, itulah orang yang sombong takabur. Dan orang takabur, kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tak boleh masuk syurga siapa ada perasaan takabur, sombong dalam hatinya walau sebesar atom. Jom kita buang jauh-jauh sifat yang mazmumah itu. Buang sifat pemarah, buang sifat pendendam, buang sifat perongot, buang sifat payah minta maaf, buang sifat payah memberi maaf, buang sifat terburu-buru, buang sifat tergesa-gesa, buang sifat kalang kabut, buang. Sebaliknya, letaklah dalam diri kita, hati kita, segala sifat mahmudah yang terpuji. Mudah-mudahan hidup kita bahagia bersama anak isteri dan keluarga, kejiranan kita, adik-beradik kita, dan masyarakat kita dengan rahmat dan kasih sayang Allah jua. Kita sambung kuliah kita insya-Allah. Kita sampai muka surat 77. Muka surat 77. Kita baca yang nombor 7 daripada perbincangan dan kesimpulan. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini
insya-Allah. Kata Tok Pengarang lagi dalam kesimpulan penjelasan mengenai uluhiyah ini, kata dia, siapa-siapa yang ditimpa bala bencana atau bahaya, tidak sesiapa pun yang boleh menghapuskannya. Saya tak tahu kitab tuan-tuan, kitab Jawi ke kitab Rumi? Kitab Rumi ke? Jawi. Jawi. Kalau Jawi senang cari, muka surat 77, perkara yang ke-7. No? Bagus. Siapa tak erti baca Jawi pun, bila dengar saya baca tu, boleh perembang, insya-Allah. Lama-lama boleh baca. No? Kata Tok Pengarang, sesiapa yang ditimpa bala bencana ataupun bahaya, tidak sesiapa pun yang boleh menghapusnya. Menghapuskannya, yakni menolaknya. Kalau Allah dah tentu bahawa bala bencana mara bahaya itu berlaku kepada sipulan-sipulan, menimpa kepada sipulan-sipulan, keluarga sipulan-sipulan, masyarakat di tempat sekian-sekian, maka ada orang boleh tolak ke? Tak boleh tolak. Tak boleh tolak. No? Kita ingat hari itu dalam 2 minggu, 3 minggu lepas, kita dalam wabak, bukan wabak dia panggil, kita dalam keadaan bala yang diuji oleh Allah ke negeri kita, banjir. Betul tak? Banjir. Tuan-tuan ingat, dekat sebulan berlarut, saat dia surut, saat dia pasang, saat dia surut, tapi tak mau nak habis. Ni siapa punya kuasa? Hari tu patut-patut, no, berlaku 2 kali dah. Baru ni ayat pasang besar berlaku, sehingga naik sikit di beberapa kuala, termasuk Kuala Kedah, Kuala Salah dan Senarai macam-macam. Tapi ayat pasang besar baru ni dalam lebih kurang 2 jam setengah, 3 jam habis. Habis. Sebulan sebelum tu, no, bila ayat pasang besar, berapa jam? Tuan-tuan sedang? Dia pergi dekat 7 jam. Bukan dekat ayam pasang besar di laut. Dia naik, ayam laut lebih tinggi daripada ayam duduk di darat. Tiba-tiba sebulan yang lalu, dulu ni, ayam laut tu dah pasang besar, pergi sampai 6 jam, 7 jam. Patut mau 3 jam ya. Tiba laju 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Ui, tak surut. Siapa punya kuasa tu ayam laut tu? Nampak tak? Yang di darat ni hujan dia turun. Kita doa ni, hawalaina la alaina, ya Allah, janganlah bagi hujan turun atas kami, bagi turun keliling kami. Keliling, dia tak turun, dia alut start saja. Alut start tak turun, tengok tu dia kelam belah Kuala Nerang, kelam belah Padang Sanai, kelam. Dia turun sampai ayam hujan sudah banyak menimpa bumi. Tuan-tuan ingat tak dulu kita di Kedah sampai buat pembenihan awan? Tuan-tuan ingat tak berapa bulan dulu kepimpinan negeri MB turun di pokok senar, kita semayang di dataran, buat semayang hajat, minta hujan. MB turun pergi sampai ke dam, turun sampailah di sana tu, di dam kita tu hayang surut sampai di empangan Pedu, hayang lama dah tak timbul. Hak dulu duduk dasar hayang, duduk di dalam empangan itu tenggelam sampai tak nampak di bawah pokok besar tu, balak tu nampak ujungnya. Hari tu ni rapat sampai ke bawah sebahagian tempat. Yang timbul termasuklah kubur yang sudah lama tak muncul-muncul. Lama pula tu, sampai adik-beradik kita daripada selatan Thailand, mereka turun dengan kereta berapa banyak, campur dengan adik-beradik ada aku kan Kuala Nerang, kok Padang Sanai, pakat turun pergi buat kenduri riuh kena. Siapa punya kuasa? Lepas tu, mereka doa abang nanti kering teruk Kedah.
Tuhan nak abang, aku kosa ke hampa kosa? Lepas tu 2 empangan di Kedah melebihi 90%. Duk pening pula dah. Sekali lagi mau kalau pecah empangan tu mampu Lepas surut tapi tak habis. Kita duk kata lepas tu, bila agensi-agensi diberi taklimat, kita menjangkakan akan ada satu lagi ayam pasang besar, sehinggalah JKM, NADMA, agensi pusat negeri pakat duk bersiap siaga, di Perlis duk tunggu. Pasal apa? Hari tu Perlis terpaksa buka 5-6 PPS. Kita buka PPS habis daripada Changlun turun mai Kota Stang, Kubang Pasu, Pokok Sena, Balin, sampai berapa kali hujan, bukan berapa kali banjir. Bukan 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang. Ada yang sampai dia kata nak masuk part dah ni, tak buat turun dah, saya pakai biak duduk atas tu lah. TI semua duduk tingkat atas. Tak apalah rumah dia ada tingkat atas, rumah tak ada tingkat atas. Ada setengah kawasan hari tu ni sampai dia tak mau nak surut, dia panggil banjir Temenung. Dalam bendang penuh ayam. Lepas tu dalam kampung pun ada ayam. Ayam tu sudah membusuk sebab dia tak mau berjalan. Ni siapa punya kuasa? Allah punya kuasa. Kalau Allah perintah kun fayakun, jadi-jadilah. Allah kata dulu langit tutup, berhenti zat, hujan tak usah turun. Allah kata bumi hang buka, dibukanya perut bumi ni, dibuka, dia hisap cerah. Betul tak betul? Tapi kalau Allah kata tahan. Kalau Allah kata tak surut, itulah Tuhan. Tuan-tuan, bukan kata tempat kita aja, satu dunia fenomena cuaca alam mengadu, tuan-tuan. Aku sudah tua kata alam. Hujan turun di gurun Sahara. Nama gurun tu gurun Sahara. Sahara tu makna Sahara. Sahara tu makna dia padang pasir. Gurun padang pasir, kering. Hujan turun tak ada apa. Pasal apa? Pasal dia masuk, dia taklil ke ayam. Tapi baru ni hujan turun di gurun Sahara, membentuk tasik kecil di gurun Sahara. Tu dia ambil daripada atas Saudi Arabia, hijau, gurun batunya hijau, bukit batunya menghijau. Siapa punya kuasa? Allah punya kuasa. Bila semua orang kata banjir gelombang kali ni nak main ni pasal baru-baru ni hari Jumaat, berapa hari bulan baru ni, hari Jumaat tu 16 ke 15, nanti akan ada ayam pasang besar yang boleh menyebabkan banjir lagi sekali dan mungkin lebih teruk. Tapi Allah Ta'ala kata tak ada. Ayam ada di darat ni surut, ayam pasang besar tu 2 jam setengah 3 jam habis. Ada tak banjir? Tak ada. Tu nak abang kata, ai hamba aku, hampa boleh ramal saja. Yang nak tentu aku ke hampa. Nampak? Jadi kalau Allah Ta'ala dah tulis, maka yang tertulis itulah yang akan berlaku. Allah kehendak, kita kehendak Allah lah yang pasti terjadi. Kita nak, Allah nak, yang Allah nak itulah yang pasti akan berlaku. Kalau yang kita nak sama dengan yang Allah nak, maka yang berlaku macam seperti yang kita nak, padahal itulah yang Allah kehendaki. Allah dah tulis. Di mana? Lauhil Mahfuz. Hang cermat lagu mana pun, kalau dah sampai masanya, maka iza ja'al qadaru fa umiyal basaru, apabila telah sampai takdir Allah, maka dibutakan Allah penglihatan orang tu. Fa'umiyal basaru, dibutakan penglihatannya, tak nampak dia. Ya Allah punya besarnya lori tu, dia tak nampak. Pasal apa yang hang pergi cari dia? Hang duduk jalan belah kiri elok, orang duduk di belakang tu, kamera
dia punya kamera kereta dia ambil, dia tala pergi kat lori, hampirlah kat lori pasal apa? Lah dia kata tak nampak. Tu kalau hidup tuan-tuan, kalau tak hidup, habis mungkin dia sudah kena serangan jantung. Mungkin pada ketika itu dia sudah kehilangan upaya untuk mengawal keretanya, kenderaannya. Tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, berapa ramai yang tersilap masuk lorong, rupanya dia masuk one way. Apa macam mana? Nak undang kan nak lajak? Mampu. Tapi setakat kita duk jumpa, duk langgar orang, bukan pasal dia sedang, pasal dia memang tak sedang, dia sudah balas arah, akhirnya dia masuk one way, dia langgar motor, dia langgar kereta, berlakulah kematian kerana dia sudah pun hilang kewarasan akibat minum minuman keras. Ini tapi hakikat bahawa bila Allah kehendaki sesuatu daripada bala musibah itu berlaku kepada sesiapa pun, maka tiada sesiapa pun yang boleh menghapuskannya. Tu. Sebab tu kita pernah menyebut pada siri yang lalu bahawa sesiapa pun tidak akan dapat mendatangkan apa-apa manfaat dan tidak boleh mendatangkan apa-apa mudarat kalau Allah tidak kehendaki. Maknanya orang tu nak bagi manfaat kepada kita mesti dengan izin Allah. Orang tu nak beri mudarat pada kita mesti dengan izin daripada Allah. Jadi kalau Allah tak izin, tak akan berlaku. Begitu. Pegang. Itulah iman, akidah. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW di dalam pesannya kepada Abdullah bin Abbas. Nabi kata, wa'lam, ketahui olehmu wahai Abdullah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahui oleh kamu wahai Abdullah, bahwasanya satu umat itu kalau mereka berhimpun, mereka bersatu untuk memberi kepada kamu akan manfaat dengan sesuatu, mereka tidak akan boleh memberikan kamu manfaat dengan sesuatu apapun, melainkan sesuatu itu telah ditulis oleh Allah bagi kamu. Maknanya kalau kata orang nak bagi sesuatu daripada manfaat, kata nak bagi rezeki lah contoh, nak bagi kerja ke, nak bagi apa ke, daripada perkara bermanfaat, tidak akan dapat manfaat itu pada kita, melainkan Allah telah tulis untuk kita. Nampak tak? Pegang yang tu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, kalaulah sekiranya umat itu mereka bersatu, mereka beramai-ramai, pakat-pakat nak memberikan mudarat kepada kamu dengan sesuatu apapun, wahai Abdullah, lam yadurruka, sekali-kali mereka tidak boleh memberikan mudarat kepada kamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, melainkan sesuatu itu telah Allah tulis ke atas kamu. Jadi tuan-tuan, manfaat pun kita dapat dengan seizin Allah, mudarat pun kita dapat dengan ketetapan Allah jua. Tu. Kalau sekiranya dari saat kita diuji, dibadai dengan bala, kita sabar, maka Allah akan angkat darjat kita. Allah akan angkat darjat kita. Pasal apa? Pasal kita sabar. Tapi kalau kita ketika Allah uji kita dengan bala, kita tak sabar, kita kata dekat Allah, kita tak boleh terima akan ujian dan bala yang Allah timpakan, maka Allah akan turunkan kemurkaannya. Allah akan berikan kepada kita akan dosa dan
persiapkan kita untuk menerima akibat kita tidak redha pada ketetapannya di dalam kehidupan akhirat kita, na'udzubillah. No? Tuan-tuan, Allah kata kepada hamba-hambanya yang macam ni, Allah kata malam yarda biqada'i, maka barang siapa yang tidak redha ia dengan ketetapan aku dah tetap macam tu, dia tak redha. Walam yasbir ala bala'i, dia tak sabar atas ujian yang aku timpa ke atas dia. Falyakhruj min tahti samai, ai hambaku, hang keluar daripada kolong langitku. Wal yatlub rabban siwaya, hang pi cari Tuhan selain dari aku. Allah murka, tuan-tuan. Nah, pasal apa? Inilah qada dan qadar, ketetapan ketentuan yang Allah telah tentukan. Hak kita, hak sebelum berlaku hak kita lah. Maknanya belum berlaku, kita boleh ikhtiar, kita boleh usaha, kita berdoa, kita rancang, kita tawakal. Bila dah sudah berlaku, maka kita kena redha. Tuan-tuan, redha. Nak buat macam mana? Dah lah ada seorang aja anak dia, laki-laki seorang tu, semangga-mangga tu lah laki-laki. Tiba-tiba Allah ambil. Hari tu saya jumpa dengan satu orang, dia mengadu pasal ikhtiarnya tak habis-habis lagi. Suami dia koma sampai beberapa hari. Akhirnya suaminya hidup tapi tak seperti orang lain. Suaminya hilang tenaga dan jadi lemah kerana koma yang lama. Aksiden yang sangat parah, dan suami dia hampir tidak boleh terima kenyataan satu-satunya anak yang meninggal dunia. Lah tinggal dia dan suami dia. Tak ada siapa. Anak dia satu-satunya umur baru 24 tahun ketika kejadian aksiden, mati. Dia kata suami saya koma, saya nak hidup macam mana? Alhamdulillah, dia dapat bangkit daripada kecederaan. Dia sembuh daripada kecederaan. Dialah yang jaga suami dia. Tapi dah doktor, abang, jangan abang dekat suami. Suami dia dah koma berapa lama? Berbulan-bulan. Setelah suami dia sedang, dah diuruskan. Suami yang mula sedang ini dengan terpaksa ditipu bahawa anak dia ada di tempat lain duk mengaji, padahal anaknya sudah lama disimpan. Mati dah anak dia. Bila suami dia dah okey, tapi tak sempurna kerana dia seperti orang yang minus stroke. Lambat nak cakap tak boleh. Tak boleh nak cakap, tak boleh nak habaq. Bila dia bagi tahu, setelah dia rasa dia dah kena bagi tahu, suami dia marah dia. Bayangkan ujian hidup. Saya kata kak kena redha. Wajib kita redha kak. Hidup kita ni ada benda yang kita nak, tiba-tiba Tuhan tak bagi. Tuhan uji kita. Hak sebelum kejadian tu hak kita. Kita kena ambil langkah-langkah macam orang bawa kereta lah. Dia pakai tali pinggang keledar, dia bawa ikut aturan, dia nak kena tengok kiri kanan. Nak kena bagi signal, dia tengok mutu, dia tolong tafsir, terjemah kat mutu tu. Mutu ni nak U-turn lah orang ni. U-turn suruh. Betul tak betul? Kita duk terjemah kat atas jalan tu. Pasal apa? Pasal dia naik mutu. Kita bagi signal belah kanan, dia potong lagi belah kanan tu. Kalau kita pakai bagi signal corner, pergi. Pasal apa? Dia naik mutu. Kita pun naik mutu. Kita tahu orang naik mutu ni lagu mana. Jadi kita tolong. Kadang-kadang kita duduk pergi ke belah kampung. Mereka naik mutu ni dia panggil kampungku. Kampungku ni makna kampung boy lah. Bawa mutu dia dah rasa nak U-turn, dia U-turn. Dia kan kira apa belakang. Betul je lagi. Kita dah tolong terjemah. Tu kalau kena aku mana? Hak salah naik kereta tu. Hak mutu tak salah. Muslimin muslimat sekalian. Tak apalah kalau cedera sikit-sikit. Mati. Boleh terima mati.
Orang beriman dia akan terima. Inilah qada Allah. Ajalnya sudah sampai. Allah pinjam anak kita 24 tahun abang. Allah ambil balik anak kita. Kena terima. Kalau kita tak terima, yang sakit siapa? Yang sakit kita. No, yang sakit tu kita. Pasal apa? Kita tak terima ketetapan Allah. Allah murka. Kita beriman dengan qada dia. Ada orang dia bina hidup dia menega daripada perniagaan kecil-kecilan sampai perniagaannya berjaya. Daripada tak ada apa sampai dia ada kilang, tiba-tiba banjir besar melanda kilang yang baru diisi dengan segala jentera berat, mengeluarkan hasil pengeluaran yang sangat banyak. Jahanam, hutang dia dengan bank nak bayar lagu mana? Oh, tuan-tuan. Maka kalau tak kuat jiwanya, terjun titi tu kan. Muslimat sekalian. Bukan hak kita. Ada benda yang kita kena ingat, kita tak boleh masuk. Itu hak Allah. Kita hanya boleh minta dekat dia. Lepas itu kalau Allah dah tentu, kita diajak. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, tiada daya dan upaya aku, ya Allah, untuk menghasilkan apa yang aku hendak, ya Allah, melainkan dengan Engkau yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi dah sampai masa kita pun, kita kena reda. Ada orang tuan-tuan, dia tengok depan mata dia rumah dia terbakar. Dalam tu tak boleh nak buat apa. Tak apalah dekat kereta mutu dia. Dalam tu ada keluarga dalam tu yang duk tersangkut, yang dia tak boleh pergi nak ambil. Bayangkan tuan-tuan, mati dalam tu nyawa orang yang dia sayang. Rumah dia terbakar, kereta dia terbakar, mutu dia terbakar. Agak-agak macam mana? Ada orang hilang, satu keluarga sekelip mata. Orang lain anak sampai di rumah, malam tu malam raya, dia anak tak sampai, cucu tak sampai, menantu tak sampai. Ya Allah, mana anak menantuku, ya Allah, mana anak menantuku, ya Allah. Esok pagi orang pergi sembahyang raya. Esok pagi orang jumpa duduk dalam tali ayam, tenggelam, nampak bumbung saja. Rupa-rupanya mati dah. Berapa beranak duduk dalam tu. Patutlah anak cucu aku tak sampai. Orang takbir, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia di sini duduk siap dengan kain putih, duduk siap dengan kain kapan, duduk siap nak sambut jenazah anak menantu dan cucu untuk mereka dikebumikan di hari raya. Tu dia tuan-tuan. Ini ujian Allah. Muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi bila kita faham akidah, kita akan terima dengan lapang dada. Kita akan terima dengan tenang jiwa. Allah, 2 Jumaat lepas, satu budak muda wakil kat saya, tolong Ustaz jadi imam, isterinya meninggal dunia. Saya ingat kot mak dia kah? Rupa-rupanya bukan mak dia, isteri dia. No, sudah semayang. Saya pun tanya, no, isteri sakit apa? Dia kata isteri saya sakit barah. Umur dia berapa? Umur dia 41 atau 42 begitulah. Lama dahkah dia tahu dia sakit barah? Dia tahu awal tahun hari tu. Tahu-tahu sudah stage 4. Tuan-tuan, maknanya lebih kurang Januari, Februari tahu kata dia kena barah, dia hanya dapat hidup 10 bulan, 9 bulan. Macam mana boleh tahu? Dia pun abang, malam-malam dia duk hilang rambut dia banyak gugur. Rupa-rupanya itu tanda dia kena barah. Bila diagnosis kena barah, hanya sempat bertahan 10 bulan. Tuan-tuan, saya nak sebut kat tuan-tuan, kot-kot ada adik-beradik, anak-beranak kita yang diuji seperti itu. Yang pertama sekali kepada orang yang macam ni, katakan bahawa kita wajib redha qada Allah, ketetapan Tuhan tu. Kalau Allah tentu kat kita ni benda yang sakit, dia jadi barah kolon kalau tak salah saya, dia memang sakit dalam perut. Barah ni dipanggil mati syahid tuan-tuan. Jadi redha dulu ketetapan Allah. Ni qada qadar Allah, nak buat macam mana?
No? Kawan saya duk main badminton sekali, sehat dia amat-amat. Saya apa? Kami ada kecil manis, dia tak ada kecil manis. Dia tak ada darah tinggi. Dia kayu gerek, takat 40-50 kilo seorang-seorang dia, ya. Tak ada apa masalah apa. Tiba-tiba ada something wrong dengan badan dia. Pergi-pergi periksa, rupa-rupanya dia kena barah. Dia kena barah. No, buat rawatan sampai akhirnya dah habis sesi rawatan, balik teringat kat kawan-kawan. Dia sembang dengan orang rumah dia. Dia kata kat orang rumah dia, kenapalah kena pada dia. Dia orang yang jaga kesihatan. Tuan-tuan, kita jaga kesihatan, semua orang jaga kesihatan, tapi kalau Tuhan nak bagi, itu hak dia. Kita ni hak siapa? Kita hak Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita balik, kena balik dah. Kena balik. Itu. Berita baik kepada orang yang sakit adalah dosanya diampunkan Allah. Orang yang sakit dosanya gugur macam daun gugur dari ranting pokok. Syarat kena redha, kena sabar. Sebab tu seorang perempuan dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku sakit ya Rasulullah. Aku sakit, tolong doakan aku ya Rasulullah. Rasulullah kata kepada perempuan ni, wahai perempuan, maukah aku habaq dekat kamu satu perkara yang lebih baik daripada apa yang kamu minta? Mau tak? Mau tak aku nak bagi tahu kamu? Ada satu benda lebih baik daripada yang kamu minta. Ya Rasulullah. Rasulullah kata, kalau kamu sabar, kamu akan dapat syurga. Kalau kamu sabar, kamu akan boleh masuk syurga. Maka perempuan tu akhirnya berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu aku memilih untuk bersabar ya Rasulullah. Jadi bila kita sakit, kita redha, kita sabar, kita ikhtiar. Kalau Allah kehendaki, kena dengan ubatnya kita sembuh. Kalau Allah tidak kehendaki, maka kita akan terus bersabar sehingga akhirnya kita meninggal tanpa dosa. Tuan-tuan, rawatan hari ini, zaman ini, semakin hari semakin canggih, semakin hari semakin sophisticated, hebat lah. Walaupun banyak penyakit yang complicated, tetapi rawatan hari ini semakin canggih. Zaman dulu, zaman awal Islam, kita yang teroka bidang perubatan, zaman Ibn Sina, sakit zaman tu lagi dahsyat. Rawatan dia pernah berlaku pada satu zaman, rawatan dengan api. Bakar besi tu tengkap tempat sakit tu. No? Tekak tempat sakit tu. Sampai akhirnya tak sedikit yang sakitnya tak sembuh, tapi kemudiannya melarat dan meninggal. Mati. Tapi terima kematian itu dengan tabah. Terima kesakitan dengan tabah. Yang buat rawatan tu pasal apa? Pasal itu ikhtiar. Sebab tu usaha. Lah ni doktor bagi tahu dengan ilmu yang Tuhan bagi kat dia. Saya ingat, elok awak balik aku. Doktor abang, kadang-kadang doktor tu pun bukan Islam pun. Dia kata, cik, saya ingat cik boleh bawa balik itu baca Yasin juga. Dia pun suruh bawa balik itu baca-baca. Dia tahu tak boleh buat apa dah. Dia kata, kita kata ni biar ampilah, boleh kot nak buat pembedahan ke apa ke. Dia kata nak bedah apa umur tua lah, tak boleh pergi lah. Pasal kalau bedah pun dia tak mampu nak tahan kesan pembedahan tu. Sebab umur dia dah 90 tahun. Tak tahan lah. Tuan-tuan, saya 2-3 bulan ni, 3 orang dah kawan kami meninggal. Saya sekelas lah dengan Tok Imam dan Syekh Zaki, kawan kami ni 3 orang. Last kawan saya meninggal duduk Sungai Petani, duduk hospital Sultanah Bahiyah. No, nak kena bubuh. Nak sepatutnya dia tu kena bubuh spring lah kot. Nah, jantung dia. Tapi keadaannya tidak mengizinkan. Dan akhirnya dia buat keputusan tak mau pun. Dia semakin tak larat. Kecil manis dia dah teruk. No, pergi pada jantung dia, dia memang ada masalah jantung. Ya, abang kat bini dia, jom bawa abang balik. Abang nak balik lah. Abang nak balik. Pukul 2 pagi dia kalut nak balik. Isteri dia cerita dekat saya pergi mengunjung dia. Dia kata kat isteri dia, jom
Bawa lah abang balik, abang nak balik. Akhirnya isteri dia pejam mata, bawa balik sungguh. No. Walaupun kalau duduk di hospital, ada kata doktor duk ada boleh kot tahan bubuh mendatang apa kan. Tapi dah suami dia kata tak mau dah, jom abang nak balik dah, nak balik. Bubuh tahan bulan buat balik sampai rumah 15 minit saja. Sampai rumah 15 minit masuk dalam rumah dia, meninggallah dia. Tu. Bila dah sampai masa, kita akan tetap pergi juga. Sakit pun mati, tak sakit pun mati. No, siap pun mati, tak siap pun mati, tua pun mati, muda pun mati. Yang penting kita semua hendaklah bersedia untuk menghadapi saat kematian dengan memastikan apa yang kita lakukan berada di atas landasan mati husnul khatimah. No, kerap-kerap kita duduk di masjid, lalu masjid ni singgah waktu dia sampai masjid depan hayya ala solah, tak dan patah balik masjid ni, singgah masjid depan pula, sampai tempat tu masjid tak dan tengok-tengok surau, singgah surau pula. Kita tak tahu di masjid mana kita sujud, kita pergi dalam sujud. Alangkah indahnya. Nampak tak tuan-tuan? Jadi biar kita mati, kerana mati itu pasti, tetapi kita nak mati sebagai hamba yang dipilih menghadap Allah dengan husnul khatimah. Dan sesiapa yang dikehendaki Allah beroleh kebaikan, tidak ada siapa juga yang boleh menghalangnya. Tu pegang sungguh-sungguh. Kalau Allah nak bagi kebaikan, tak ada siapa nak boleh halang. Kalau rezeki kita, Ustaz Syukri, rezeki kita lah, tak ada siapa boleh makan. Lagi kita tak makan, rezeki tu tak mati. Sebab tu rezeki kita, Tuhan tulis dah, kita akan makan. Habis rezeki tu tak makan lah, tak ada benda nak boleh makan lah. Orang nak bagi makan pun tak boleh makan lah. Sebab tak ada rezeki dah. No, habis dah. Walaupun orang ketiak nak bagi, no, depa cucuk nak bubuh ayam, no, duk menitik tapi tak masuk. No, kita tekan-tekan dah, ayam tak pi dah ni. No, tekan-tekan telur lagu ni, ayam tak pi dah. Rupa-rupanya dia tak boleh terima ayam dah. Tu maknanya rezekinya sudah habis. Malaikat kata aku pi dah masyrik sampai maghrib tu cari rezeki hang tak ada dah rezeki. Dia kata tak ada dah. Sampai kita tarik nafas, Tuhan bagi rezeki dekat kita untuk menarik nafas dan melepaskannya. Kita hanya boleh melepaskan nafas itu, menarik semula sedikit, melepaskan banyak, dan akhirnya habislah kita. Nyawa kita berhenti kerana sudah tidak ada lagi oksigen yang diizinkan oleh Allah masuk dalam paru-paru jantung kita. Mati ya. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi yakin yang tu. Kalau rezeki kita, siapa pun tak boleh ambil. Kalau Tuhan dah tulis mudarat atas kita, tak ada siapa pun boleh halang. Kalau rezeki kita, kalau rezeki orang lain, maka dia tidak akan menjadi rezeki kita. No? Kadang-kadang dah masuk dalam mulut, rupa-rupanya rezeki ayam. Dia masuk mulut, makan, telan. Lega rezeki aku ni. Tahu-tahu dia jadi penin. Dia pun muntah. Hak mana dia makan, bukan kata tak sat, sekali dengan hak pagi tadi dia walk keluar. Roti canai hak pagi tadi, sekali dengan hak dia makan tak sat, ayam duk tunggu di depan. Rezeki ayam tu rupanya makanan tengah hari dia dengan makanan paginya, bukan rezeki dia. Ada tak ada gitu tuan-tuan? Mengandung, mengidam, laki pi beli, punya jauh sampai Jitra, balik-balik, hidang-hidang, makan-makan, seronok tak sangka, tiba-tiba muka pucat, muntah wek, ayam seronok di luar, muntah tu hadiah punya. Tu kata rezeki, bukan rezeki dia. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, cukup dekat tu. Kita habis nombor 7, kita akan sambung nombor 8 dalam kuliah kita yang lagi akan datang. Hadza wabillahi at-taufiq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdi qaumana
فإنهم لا يعلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.